Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Alisa binti Abdul Razak, pelajar semester 3 Diploma Media Cetak Politeknik Muazzam Shah, Pahang. Hari ini saya ingin berkongsikan sedikit mengenai screen printing, iaitu cetakan sutera saring. Perkara pertama yang anda perlu tahu tentang cetakan sutera saring adalah pengetahuan asas. Kita beralih kepada pengetahuan asas. Percetakan saring adalah teknik percetakan di mana jaring digunakan untuk memindahkan tinta substrat kecuali di area yang dibuat tidak dapat ditembus oleh tinta dengan stencil penyekat. Seterusnya, bilah atau pemeras digerakkan melintasi skrin untuk mengisi bukaan jaring terbuka dengan dakwat, dan pukulan teknik kemudian menyebabkan skrin menyentuh substrat sesaat di sepanjang garis kontak. Ini menyebabkan dakwat membasahi substrat dan ditarik keluar dari bukaan jaring. Dan akhir sekali, satu warna dicetak pada satu masa sehingga beberapa layar dapat digunakan untuk menghasilkan gambar atau reka bentuk berwarna. Seterusnya, kita beralih kepada maksud cetakan sutera saring. Maksud cetakan sutera saring dikenali sebagai cetakan stensil dan serigrafi. Seterusnya, cetakan ini memerlukan kain sutera iaitu organdi yang direnggangkan pada pemidang. Dan berbeza dengan cetakan lain, ia menggunakan skuji untuk menyapu dakwat atau warna di atas permukaan kertas. Terdapat 4 fungsi cetakan sutera saring. Pertama adalah untuk memupuk nilai kreatif, tekun dan bekerjasama semasa menghasilkan cetakan sutera saring. Yang kedua, mengaplikasikan kesefahaman asas tentang cetakan sutera saring dengan menghubungkaitkan di antara unsur seni. Yang ketiga, prinsip rekaan dalam penghasilan sebuah cetakan di atas t-shirt yang bertemakan motif flora. Yang keempat, menerangkan secara lisan tentang definisi cetakan sutera saring, jenis-jenis cetakan sutera saring dan proses penghasilan cetakan sutera saring. Kita beralih kepada sejarah cetakan sutera saring. Okey. Cetakan sutera saring juga dikenali sebagai cetakan serigrafi. Nama ini diberikan daripada bahasa Latin iaitu seri atau silk dan perkataan dari Greek iaitu graphos, melukis atau menulis. Pada zaman dahulu, penggunaan sutera silk itu adalah sebagai bahan untuk menjadikan cetakan. Namun demikian, setelah zaman berubah dan semakin moden, maka ianya telah digantikan dengan penggunaan bahan sintetik. Dan penggunaan bahan ini lebih mudah dan mempunyai ketahanan dalam menghasilkan karya. Seterusnya, cetakan sutera saring yang pertama dijumpai adalah di negara China semasa zaman dinasti Song. Manakala negara Jepun dan negara-negara Asia pula telah mempunyai teknik percetakan ini dan memajukan kraft dengan mengaplikasikan cetakan blok dan lukisan tangan, iaitu hand apply pen. Selain itu, cetakan ini telah diperkenalkan secara luas di negara Barat Eropah dari Asia pada akhir 1700 Masihi. Walaupun diperkenalkan secara meluas, tetapi cetakan ini tidak mendapatkan sambutan dan tidak digunakan di Eropah. Malah, didapati bahawa kebanyakan sutera saring diperdagangkan di negara timur. Pada asalnya, sektor industri teknologi lebih membawa manfaat dan lebih untung, tetapi pada tahun akhir 1900 Masihi, cetakan sutera saring telah mendapatkan sambutan dan diangkat oleh seniman-seniman sebagai satu ekspresif. Selepas itu, cetakan ini semakin popular sama ada dalam seni halus ataupun dalam percetakan secara komersial. Pada masa itu, mereka sudah biasa untuk mencetak imej yang terdapat dalam poster, t-shirt, topi, CD, DVD, seramik, kaca, politina, kertas, logam dan kayu. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan sutera saring adalah pemidang kayu dan sutera saring. Kedua, skuji. Ketiga, pelbagai bentuk daun.
Keempat, screen. Kelima, tie fabric atau pewarna. Keenam, kain organdi untuk diregangkan pada skrin. Yang ketujuh, kain atau kertas untuk cetakan. Yang kelapan, kertas untuk melukis imej. Yang kesembilan, end cutter atau pisau untuk memotong imej. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan sutera saring adalah pemidang kayu dan sutera saring, sekuji dan pelbagai bentuk daun, skrin, tie fabric atau pewarna, kain organdi untuk meregangkan pada skrin, kain atau kertas untuk cetakan, kertas untuk melukis imej, end cutter pisau untuk memotong imej, pita pelekat, stapler gun. Kita beralih kepada proses penghasilan. Proses penghasilan pencetakan sutera saring adalah persediaan membentuk imej, proses menyediakan foto emulsion, proses cutting sutera saring, proses penetapan masa dedahan cahaya expose, proses penanggalan foto emulsion, proses penempalan tape, proses pencetakan imej, dan proses menanggalkan warna di blok seal cream. Sebelah kanan saya menunjukkan contoh proses pencetakan sutera saring.